Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel King 7 Jepat Studio. So aku harap korang kat luar sana semua sihat walafiat lah. Kalau korang tak sihat pun korang kena sihat juga lah. Okay guys, hari ni aku nak cerita tentang pengalaman aku, kisah pengalaman seram aku lah sepanjang aku bekerja di negara jiran, di Singapura lah, di sebuah hotel 5 bintang. Tapi sebelum tu korang mesti pernah juga rasa pengalaman, mungkin korang pernah ada pengalaman bekerja di satu tempat korang diganggu dengan benda-benda misteri, ataupun benda-benda mistik lah. So guys, tanpa buang masa lagi, jom let's go to my movies. Tapi guys, sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih lah kepada korang yang ada like, share dan follow aku. So mana-mana yang korang baru jumpa video aku ni, tolonglah support aku, like and share. So guys, let's go. Cerita ni bermula pada tahun penghujung 2010. Okey, masa tu aku duduk di Kuala Lumpur lah. Aku masih kerja dekat sana. Tapi masa penghujung 2010 tu sebenarnya aku ada dapat offer kerja di sebuah hotel di Singapura lah. Jadi aku tanpa fikir panjang, sebab masa tu aku hanya fikir macam penukaran mata wang masa tu, 3 kali ganda lah masa tu kan. So aku tanpa fikir panjang, aku pun kemas barang aku pun balik JB. Dan aku masa tu aku dalam 3-4 bulan ke proses untuk kita, kalau macam kita nak masuk kerja negara jiran, kita nak kena ada proses dengan MOM, nak kena proses kita punya work permit apa semua kan. Okey, tapi sebelum aku bermula start kerja di hotel ni, okey, masa aku lepak dengan budak-budak kat JB ni, dia ada satu benda habit lah. So tiap-tiap malam diorang ni akan suka dengar satu siaran daripada Singapura, siaran Ria kalau tak silap aku lah, Misteri Jam 12. Jadi masa time aku selalu tiap-tiap malam tu aku drive, diorang suka dengar benda-benda macam tu kan. Aku kadang-kadang macam agak terfikir lah, benda ni real ke ataupun tak real, ataupun sengaja reka-reka cerita untuk orang kata nampak siaran tu, nampak lagi rasa macam gempak lah. Tapi kadang-kadang aku dengar ada macam betul, ada yang macam direka cerita lah. Jadi itu bukan point aku lah sebenarnya kat sini. Okey, nak jadikan cerita, bermulalah seawal 2011 aku dah start kerja kat situ lah. Okay guys, masa seawal 2011 dulu tu, kalau tak silap aku lah, aku tak ada handphone canggih-canggih yang macam ada kat zaman sekarang ni lah. Tak silap aku masa tu aku pun baru pakai handphone 3G aku, tak silap aku, lebih kurang macam tu lah. Jadi dia ada radio tau. Okay, bila kau kerja dekat hotel ni, dia ada shift banyak tau. Dia ada banyak shift. Jadi maksudnya kalau siapa balik kerja pukul 2 pagi atau 3 pagi, kita akan ada transport lah. Aku terpaksa ambil transport untuk balik ke Woodland Checkpoint, pasal aku jenis ulang-alik masuk ke JB dengan Singapura lah. Okey, nak jadikan cerita, tiap-tiap hari lah aku duduk kat dalam bus transport aku nak hantar aku balik tu. Jadi aku dah tak ada internet. Jadi nak jadikan cerita, aku cuma dengar radio lah, radio biasa macam tu kan. Jadi nak jadikan cerita, aku pun ada macam terfikir untuk dengar Misteri Jam 12 lah. Okey, pengalaman aku lah masa aku tiap-tiap pagi aku dekat Singapura tu, sebelum aku nak balik ke JB tu, sambil aku dengar Misteri Jam 12 tu, aku selalu macam agak terfikir lah, benda ni macam real ke? Yalah, kau tahu, kita kena tahu yang bandar Singapura ni dia adalah bandar yang tercantik lah. Aku tak sure, tapi bagi aku dia antara bandar yang tercantik dan terbersih lah yang ada dekat Asia ni. Okey, nak jadikan cerita, tiap-tiap malam lah aku suka dengar sekali aku balik kan. Jadi aku macam pernah terfikir satu macam overthinking lah. Aku macam fikir, bandar yang cantik macam ni pun ada hantu ke kan. Aku rasa macam mengarut lah aku rasa. Dan setelah aku kerja berbulan-bulan, sebenarnya aku tak pernah terfikir pun yang aku akan alami satu benda misteri. Sebenarnya dia ada few thing lah, macam 3 kali lah aku kena benda-benda misteri ni. Jadi aku cuma cerita satu-satu part dulu lah. Okey, benda yang pertama sekali yang aku pernah kena, masa tu aku kena shift malam lah. Sebenarnya satu shift yang aku tak berapa suka sangat lah, masuk kerja pukul 12 tengah malam hingga masuk balik pukul 9 pagi. Okey, yang benda yang paling best lah, partner aku boleh MC pula malam tu kan. Jadi nak jadikan cerita, ada 2 orang budak Singapura ni yang masuk kerja shift petang, sepatutnya dia balik pukul 3. Dia terpaksa OT sampai pukul 5 pagi sebab nak temankan aku lah. Sebab department aku ni besar, ada 2 tingkat. Jadi aku tak boleh buat kerja seorang-seorang. Jadi aku perlukan backup 2 orang ataupun lagi seorang lah. Tapi
manager aku baik hati, dia bagi aku 2 orang lah untuk OT sampai pukul 5. Nak jadikan cerita yang paling best lah, benda yang paling seronok sebenarnya kan, kalau lepas pukul 3 aku akan ada 4 atau 5 manager shift by shift. Jadi pukul 3 tu, lepas pukul 3 pagi tu, dia akan ada seorang yang in charge sampai pukul 9 pagi. Okey, yang benda paling menarik, kita orang sebenarnya suka mengular. Pukul 3 je kan, mesti hilang. Sebab apa? Pukul 3 tu ibarat macam manager lain semua dah balik, staff dah banyak yang balik, customer pun dah kurang. Jadi kita dah tak banyak run dekat on the floor tau. So nak jadikan cerita tu lah waktu kita nak kena stock take, nak kira stock apa-apa untuk refill untuk besok lah. Okey, nak jadikan cerita masa pukul 1 lebih tu, aku dengan member aku bertiga ni dah plan lah pukul 3 ni kita nak pergi lepak dekat satu lobby dekat bawah tu. Okey, sebenarnya kan dekat hotel ni dia punya lobby dia kan besar tau, sangat besar. Dia macam ada 2 tingkat besar. Kalau kau tak tahu jalan, kau boleh sesat kat dalam tu. Okey, lepas pukul 3 tu sebenarnya kita orang dah plan, kita orang nak lepak tidur dulu ke apa kan. Okey, jadi tepatlah pukul 3 kita pun pergilah kat tempat yang kita orang nak tujukan ni lah, tempat kita orang dah plan ni. Sebab paling-paling dapat tidur 1 jam pun okey lah. Aku macam biasalah, orang ajak aku ngular, aku okey lah. Aku memang kaki ngular dulu kan waktu kerja kan. Okey, masa time kita orang dah sampai kat satu tempat tu, masa time tu aku dengan member aku 2 orang ni, okey, dah plan, dah tidur, dah ambil kotak ni nak tidur apa semua benda kan. Okey, tengah baru nak lelap mata kan, tiba-tiba lagi seorang ni kejut aku. Dia cakap ajak teman dia pergi toilet lah. Jadi aku macam malas sebenarnya nak pergi. Aku cakap dia pergilah toilet, bukan jauh sangat pun kan. Tapi tak tahu lah, dia pun cakap dengan aku masa tu, dia kata dia tak berani lah, dia macam takut lah. Jadi aku pun macam okey, aku pun pergi je lah, aku follow je dia kan. Okey, dah sampai kat toilet ni, sebenarnya toilet ni tak jauh pun, lebih kurang kalau kau jalan kaki pun tak sampai setengah minit lah dah sampai lah. Okey, dia kata sikit perut dia nak berak, dia suruh aku tunggu. Okey lah, aku macam cakap kan, kau ni penakut juga kan. Lepas tu dia macam sengih macam tu kan. Okey, dia dah sengih tu. Okey, aku pun macam biasa lah isap okok. Okey, sebab apa aku isap okok dalam toilet tu? Sebab aku tahu memang tak ada siapa-siapa, mana department manager akan lalu situ waktu pukul 3 lebih macam tu lah. Jadi aku memang buat kepala lah masa tu, aku isap okok sambil tengok-tengok handphone. Okey, aku dah isap okok sebatang dah habis ni kan. Lepas tu tiba-tiba aku rasa macam lama lah. Aku pergi lah ketuk toilet ni. Aku ketuk, aku tanya dia, "Weh, kau lama lagi ke kan? Aku nak tidur ni, rugi tu waktu 1 jam nak mula ni kan." Tapi tak ada dengar bunyi apa-apa lah. Aku dengar bunyi air lah macam tu. So aku pun buat dang lagi lah. Aku buat tak tahu apa. Aku patah balik kat sinki tu. Aku macam biasa lah, tengok handphone lagi. Lepas tu aku keluarkan okok lagi sebatang. Okey, kali kedua ni aku isap okok ni kan, tak sampai sebatang lah. Aku isap setengah tu, aku macam termenung. Aku dah terasa macam feeling aku tiba-tiba lain lah. Aku rasa macam ada rasa something yang aku tersalah ikut tau. Tapi aku tak tahu lah kenapa insting aku ataupun firasat aku boleh terfikir macam tu lah. So nak jadikan cerita, aku pun pergilah ketuk pintu toilet member aku ni yang ada kat dalam ni. Aku cuma cakap macam ni je. Aku cakap, kau lama lagi ke kan? Aku nak gerak dulu. Aku gerak dulu lah, nanti pandai kau lah jalan, tak ada benda lah ni. Aku cakap kau jangan takut sangat lah. Lepas tu tak tahu lah, aku pusing je berbalik daripada pintu tu. Tiba-tiba aku dengar macam ada suara lah dekat telinga belah kanan aku ni. Dia macam berbisik lah. Dia macam, suara tu aku tak dapat nak gambarkan lah, tapi aku ingat lagi lah macam mana suara tu berbisik kat aku. Dia macam cakap nak pergi ke ataupun dah tahu. Sebenarnya aku terus macam tercengang tau dekat situ. Jadi aku dah tak tahu nak buat apa. Aku terus jalan tau. Walaupun pintu tu sebenarnya tak jauh lah, lebih kurang macam depan je lah. Pintu tu macam depan dengan aku, tapi aku rasa macam jauh. Aku rasa macam perjalanan aku tu boleh jadi lama. Sebab aku rasa macam tiba-tiba badan aku lemah, longoi macam tu kan. Tapi aku kuatkan hati gak, aku nak buka pintu tu. Aku buka pintu tu, aku terus jalan laju. Lepas tu aku terus lari. Aku lari bila aku dah sampai kat tempat yang kita orang pot lepak kan. Aku nampak dua-dua member aku tengah tidur. Aku apa lagi lah, mengelupo lah kan. Aku terus kejut member aku. Lepas tu member aku ni marah aku lah sebab dia tengah tidur kan. Jadi aku pun tak berani nak cakap apa-apa. Aku pun tidur lah sebelah dia. Okey lah, lepas waktu mengular kita orang tu dah habis tu kan. Lebih kurang dekat pukul 4 lah. Masa tu pukul 4 lebih lah. Jadi masing-masing pun bangun. Jadi macam biasa lah, mengular lagi.
pergi tempat smoking area. Okey, masa kat smoking area tu biasanya aku ni jenis banyak bercakap tau dengan kawan-kawan aku. Tapi masa time aku dah kena tu, aku jadi macam termenung. Jadi ada salah seorang member aku ni, dia tanya aku lah, kata, Mak Rip, lepas tu untuk beritahu korang aku tak tahu apa maksud Mak Rip ni sebenarnya. Budak-budak kat Singapura, budak Melayu sana, diorang akan biasa bahasakan, dia panggil kita orang makrib tau. Jadi aku sebenarnya tak tahu apa tu maksud makrib, ataupun aku sebenarnya dah lupa apa maksud dia. Okay, dia tanya aku lah, kata, makrib kau apa hal hari tadi termenung kan. Lepas tu aku cakap lah, cerita dengan dia apa yang terjadi tadi. Jadi diorang macam tak percaya, diorang ingat aku main-main ke apa kan. Tapi tu lah guys, aku geram juga kan. Aku cerita dengan diorang ingat aku buat reka cerita tau. Jadi aku pun macam dah malas nak cerita apa-apa. Aku tak nak panjangkan cerita ni, aku diam je. Okay, lepas tu dah dekat tepat pukul 5, diorang pun dah balik. Tinggal aku seorang-seorang buat kerja. Jadi nak jadikan cerita, masa time aku tengah buat kerja tu, aku dah rasa macam aku tak sedap badan tau. Aku rasa tak sedap badan, aku duduk kat satu tempat. Jadi manager aku pun kebetulan lalu kan. So dia tanya aku, dia macam tengok aku macam aku macam menggigil lah, aku macam ni. Tapi aku tak rasa macam nak demam lagi. Jadi dia tanya, are you okay? Lepas aku cakap, I feel like not feeling well lah. Aku cakap macam tu kan. Jadi dia pun pergi kat aku, dia pegang dahi aku. Tiba-tiba dia cakap, kau nak demam apa ni kan? Tadi kau aktif, tiba-tiba kau nak demam kan? Aku cakap tu lah, aku pun tak tahu kenapa tiba-tiba aku jadi macam ni kan. Okay, nak jadikan cerita, sepatutnya aku balik kerja pukul 9. Jadi manager aku lepaskan aku pukul 8 untuk pergi klinik lah, klinik panel lah. So Alhamdulillah lah, kalau kau kerja kat sana, diorang ada bagi kau medical card. Jadi kau tak perlu spend your money lah untuk pergi klinik ke apa semua kan. Okay, nak jadikan cerita, aku dapat MC 3 hari. Berapa sihat lagi. Jadi aku extend lagi 2 hari lah. Seronok kau cuti MC sampai 5 hari, gaji jalan tu. Okay, lepas tu aku balik hari ke-6 tu. Aku ada jumpa manager aku lah. Aku cakap dengan dia, kalau boleh aku dah tak nak kerja shift malam lah. Kalau boleh lebihkan aku shift pagi, ataupun paling lewat pun aku boleh balik pukul 3 pagi. Jadi dia tanya aku lah, kau kenapa tiba-tiba tak boleh nak kerja shift malam kan? Sebab dia pun tak boleh nak bagi aku shift pagi je, sebab nanti staff-staff lain cakap apa. So aku honestly speaking dengan dia, aku bagi tahu dia apa terjadi. Tapi aku tak bagi tahu dia tempat yang aku pergi lepak, aku pergi tidur dengan budak-budak ni. Tak ada lah. Aku cakap aku pergi buat kerja lah. So aku tak paksa tipu sunat sikit lah kat situ kan. Jadi dia pun faham aku punya situation. Alhamdulillah lah, dalam 2-3 bulan tu aku tak ada apa-apa gangguan sebab aku kerja shift pagi kan. Tapi tu lah, walaupun orang kata benda ni dah terjadi 2011 kan, dah 2021 kan, aku masih teringat lagi lah peristiwa ni. Jadi pengalaman aku kena gangguan kat tempat kerja ni, dekat tempat hotel yang sama ni, bukan sekali tapi 3 kali. So untuk yang cerita yang kedua dengan ketiga, aku akan naikkan ke next content. So itu je lah cerita aku tentang pengalaman aku yang part 1 dekat hotel yang aku pernah alami. So guys, itu je cerita aku untuk pengalaman seram aku lah, diganggu benda-benda misteri kat tempat kerja lah, sepanjang pengalaman aku bekerja di Singapura. So guys, macam mana pendapat korang? Korang pernah kena tak macam apa yang aku rasa? Okay guys, itu je aku nak cerita. Untuk part 2 dan part 3 aku akan naikkan pada next content. Okay guys, take care, jaga diri. Assalamualaikum, Papa Roger.